Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada Puan Zavia. Saya Abdul Azim bin Muhammad Yusof dari kelas Bahasa Melayu 3 akan membentangkan tugasan 3 bagi kursus PAWK 3013 pengucapan awam, iaitu pembentangan ulasan kritis bagi pengucapan awam berbentuk pidato. Baiklah, kita lihat pula isi kandungan bagi pembentangan yang saya akan bentangkan ini. Yang pertama sekali, saya akan bentangkan pengenalan tentang apa itu pengucapan awam dan apa itu ulasan kritis. Dan yang kedua, saya akan masuk pula kepada ciri-ciri pengucapan awam yang baik, iaitu secara umum bagaimana untuk kita tahu pengucapan awam itu baik atau tidak. Dan seterusnya kita akan masuk pula pada ulasan kritis, iaitu saya menganalisis pidato dengan menggunakan 3 aspek, iaitu ciri-ciri pengucapan awam, bahasa dalam pengucapan awam dan keberkesanan persembahan pengucapan. Dan akhir sekali saya akan tutup pembentangan dengan membuat kesimpulan. Baik, kita masuk kepada pengenalan. Apa itu pengucapan awam? Pengucapan awam adalah kemampuan berbicara di depan umum atau audiens yang lebih besar dengan tujuan untuk menyampaikan mesej, mempengaruhi, menginformasikan atau menghiburkan. Menurut Muali pada tahun 2015, pengucapan awam adalah satu proses penyampaian gagasan umat dengan penguasaan bahasa yang hebat dan teknik penyampaian yang mempunyai aura tersendiri. Baik, kita sudah faham apa itu pengucapan awam. Jadi kita masuk pula apa itu ulasan kritis. Ulasan kritis dalam pengucapan awam adalah satu proses untuk menilai kualiti, keberkesanan dan kesan ucapan yang disampaikan oleh seseorang pembicara di hadapan khalayak. Ulasan kritis bukan sekadar memberikan pujian atau kritikan, tetapi juga memberikan maklum balas yang konstruktif, objektif dan berdasarkan bukti untuk membantu kita mengenal pasti strategi komunikasi, sikap, nilai dan pandangan pembicara serta mengetahui bagaimana ucapan tersebut dapat mempengaruhi pendengar atau audiens. Baiklah, kita masuk pula kepada ciri-ciri pengucapan awam yang baik. Sebelum kita masuk menganalisis pidato tersebut, kita lihat dulu secara umum apa ciri pengucapan awam yang baik. Baik, yang pertama adalah semestinya pengucap, iaitu yang berucap mempunyai maklumat yang ingin disampaikan. Seseorang pengucap itu perlulah mempunyai perkara yang ingin disampaikan atau dikongsi bersama audiens. Tidak hanya bercakap kosong atau tidak hanya bercakap perkara yang tidak penting. Baik, yang kedua adalah elemen dalam menyampaikan pengucapan. Elemen dalam menyampaikan pengucapan merujuk kepada bagaimana pengucapan awam itu dilaksanakan, adakah secara langsung atau secara rakaman atau podcast dan sebagainya. Baik, yang ketiga adalah mempunyai pendengar, iaitu audiens yang menerima ucapan tersebut. Jika pengucapan awam dilaksanakan hanya seorang diri dan tiada audiens, itu tidak dipanggil pengucapan awam. Jadi pengucapan awam yang baik ini memerlukan audiens, dan audiens yang lebih ramai maka lebih elok. Baik, yang keempat adalah maklumat yang disampaikan kepada audiens adalah jelas. Ini membawa maksud kepada mesej atau isi yang disampaikan itu adalah berdasarkan fakta atau hujah yang betul. Dan yang kelima adalah maklum balas daripada pendengar. Bagi pengucapan awam yang baik, perlunya ada maklum balas dari pendengar, sama ada dari segi verbal atau non-verbal. Yang keenam, mengatasi halangan yang timbul. Pengucapan awam yang baik pastinya ada halangan, namun dapat diatasi dengan baik. Dan yang terakhir adalah maklumat yang disampaikan tertakluk kepada waktu, tempat dan tema. Baik, itu adalah secara keseluruhan bagi ciri pengucapan awam yang baik. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan
analisis pidato, iaitu ulasan kritis bagi pengucapan awam pidato ini. Baik, pidato ini adalah persembahan daripada seorang pelajar yang mewakili negeri Terengganu, iaitu Saudari Anis Hazirah binti Zakaria. Pidatonya adalah bertajuk Nilai-nilai murni dan perpaduan teras kesejahteraan dan kemakmuran negara. Baik, saya akan membuat ulasan kritis dengan menganalisis pidato ini melalui 3 aspek. Yang pertama, ciri pengucapan awam. Yang kedua, bahasa dalam pengucapan awam. Dan yang ketiga, keberkesanan penyampaian pengucapan awam. Baiklah, kita masuk kepada yang pertama, iaitu kita analisis pidato ini melalui ciri-ciri pengucapan awam. Terdapat 5 ciri pengucapan awam, iaitu penyampai, audiens, mesej, saluran dan maklum balas. Baik, berdasarkan video pidato tersebut, Saudari Anis merupakan seorang penyampai yang menepati cirinya, iaitu membicarakan tajuk dengan terperinci, iaitu mengenai nilai-nilai murni dan perpaduan teras kesejahteraan dan kemakmuran negara. Beliau juga telah memberikan hujah-hujah yang bernas sepanjang beliau berpidato. Sebagai contoh, beliau telah berpidato mengenai sejarah pembangunan Jepun, kepentingan nilai-nilai murni dan akibat apabila tiadanya perpaduan serta kepentingan perpaduan dalam negara. Hal ini jelas menunjukkan bahawa Saudari Anis telah berjaya bertindak sebagai penyampai yang menyampaikan maklumat dengan baik kerana mempunyai isi dan contoh yang kukuh, bukan hanya sekadar tin kosong. Baiklah, seterusnya kita masuk pula kepada ciri yang kedua, iaitu audiens. Bagi pidato yang saya analisis, didapati bahawa audiens itu adalah terdiri daripada golongan dewasa seperti golongan profesional, iaitu hakim-hakim, menteri dan juga pelajar di institusi pengajian tinggi. Maka jika diteliti satu-satu dalam video tersebut, Saudari Anis telah memahami dan mengenal audiensnya dengan menyesuaikan maklumat yang disampaikan berdasarkan karakteristik mereka. Sebagai contoh, bagi golongan dewasa seperti mereka, isu yang dibawa adalah isu pembangunan negara, isu perpaduan dan juga isu rasuah. Baik, itu adalah bagi audiens. Yang ketiga, kita lihat pula dari segi mesej yang disampaikan. Jadi mesej merupakan perkara yang disampaikan dalam ucapan. Maka dalam konteks pidato Saudari Anis ini jelas menunjukkan bahawa beliau mempunyai banyak mesej yang ingin disampaikan. Sebagai contoh, pada awal pengenalan, isi beliau menegaskan 5 hasrat Malaysia untuk membentuk negara sejahtera dan makmur pada minit kedua. Selain itu, pada bahagian penutup pidato, iaitu pada minit ke-12, beliau juga memberikan peringatan kepada audiens tentang pentingnya nilai-nilai murni dan perpaduan untuk negara Malaysia. Baik, seterusnya kita masuk pula kepada ciri yang keempat, iaitu saluran atau medium. Saluran atau medium bagi pengucapan awam pidato ini kita dapat lihat adalah secara langsung, iaitu langsung di atas pentas. Saya analisis dan saya perhatikan ia adalah di satu pentas di UiTM Sabah, iaitu pentas Dewan Al-Bukhari, dan turut dirakam oleh jabatan yang terlibat dan disiarkan dalam aplikasi YouTube Jabatan Penerangan Malaysia. Oleh itu jelaslah menunjukkan bahawa saluran medium wujud bagi ucapan pidato Saudari Anis ini. Baik, akhir sekali kita lihat pada ciri yang kelima, iaitu ciri maklum balas. Jadi, memandangkan beliau berpidato dalam pertandingan, iaitu di atas pentas, maka tiada maklum balas lisan, iaitu tiada maklum balas yang secara langsung diberikan kepada penyampai, iaitu pemidato. Namun, audiens, jika dapat kita lihat, audiens memberikan respon yang dengan bertepuk tangan
iaitu respon secara non-verbal setelah saudari Anis berjaya menjawab soalan daripada hakim pada penutup pidato tersebut. Maklum balas juga dapat kita lihat melalui fokus penonton atau fokus audien pada pidato yang disampaikan, dan kita dapat lihat dalam video tersebut menunjukkan audien menunjukkan kontak mata bagi memberikan perhatian dan minat mereka terhadap pidato yang disampaikan. Itu adalah merupakan maklum balas yang diberikan, iaitu maklum balas secara non-verbal daripada audiens kepada penyampai. Baiklah, kita masuk pula kepada analisis video melalui analisis pidato ini melalui bahasa dalam pengucapan awam. Baik, bahasa dalam pengucapan awam boleh kita bahagikan kepada 6 elemen penting, iaitu bahasa rasmi atau tidak rasmi, gaya bahasa, laras bahasa, protokol, wacana dan bahasa tubuh. Baik, saya akan analisis satu persatu berdasarkan video pidato saudari Anis tersebut. Baik, kita dapat lihat dalam konteks pidato ini, saudari Anis menggunakan bahasa rasmi yang merupakan bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu secara penuh daripada awal pidato hingga ke penamat. Beliau juga hanya membacakan maksud daripada firman Allah dalam bahasa Melayu sahaja, iaitu terjemahan pada minit ke-1. Baik, kita lihat pula dari segi gaya bahasa yang digunakan oleh saudari Anis. Jika kita lihat secara keseluruhan, saya lihat saudari Anis telah menggunakan gaya penegasan. Hal ini dapat dilihat kerana beliau banyak menegaskan tentang pentingnya nilai-nilai murni dan perpaduan untuk membina negara yang makmur. Jadi gaya penegasan digunakan oleh beliau sesuai dengan pidato yang bertajuk kenegaraan dan mementingkan isu yang besar. Selain itu, beliau juga menggunakan nada yang baik, iaitu nada yang sesuai. Nada yang digunakan dalam gaya penegasan ini adalah nada perkataan kelantangan, iaitu suara yang dilantangkan bagi memperlihatkan ayat yang bertenaga. Sebagai contoh, kita lihat pada minit ke-12 dalam contoh apabila beliau menegaskan jangan biarkan keruntuhan tamadun Turki berulang kembali di negara ini. Dia menekankan ayat tersebut untuk menunjukkan ayat itu mempunyai tenaga dan menunjukkan lantangnya beliau terhadap isu tersebut. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada laras bahasa. Saudari Anis menggunakan laras bahasa biasa, iaitu formal, iaitu tiada konteks yang spesifik mengenai sesuatu bidang ilmu. Laras bahasa dapat dilihat apabila pengucap atau pemidato menggunakan bahasa yang mudah untuk difahami oleh audien. Jika kita lihat, saudari Anis menggunakan struktur ayat yang mudah, ringkas dan padat. Namun beliau banyak menyelitkan peribahasa bagi memperindahkan bahasa penyampaiannya. Sebagai contoh, beliau telah menggunakan peribahasa bapak borek anak rintik pada minit ke-5 dan umpama api dalam sekam pada minit ke-6. Maka jika dilihat secara keseluruhan, laras bahasa yang digunakan oleh saudari Anis amat sesuai dengan penyampaian pidatonya itu. Seterusnya, kita lihat pula kepada ciri protokol. Jika dilihat dalam video pidato ini, saudari Anis meletakkan protokol pada tempatnya semasa berpidato. Walaupun pada awal pidato, beliau terus menerangkan tentang perbandingan pembangunan negara Jepun dan Malaysia, namun beliau kembali kepada kata alu-aluan. Beliau tetap memberikan kata alu-aluan dan salam sayang kepada audiens yang hadir pada hari itu. Selain itu, jika kita lihat pada minit ke-8, beliau juga ada menggunakan panggilan hormat, iaitu Datuk Seri Panglima kepada Ketua Menteri Sabah semasa menceritakan pesanan ibunya berkenaan isi yang disampaikan. Maka protokol yang telah dilaksanakan oleh saudari Anis adalah kata alu-aluan dan juga menggunakan panggilan hormat.
Baik, seterusnya kita masuk pula kepada wacana. Baik, wacana yang digunakan oleh saudari Anis adalah sangat tersusun dan berkait rapat antara satu sama lain. Jika dianalisis isi yang disampaikan oleh saudari Anis, terdapatnya perkaitan antara isi pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima, dan penutup juga mempunyai perkaitan dengan isi-isi yang disampaikan. Hal ini menunjukkan penyusunan isi-isi penting dan disusuli dengan bukti yang menyokong dengan hujah-hujah yang betul. Jadi peralihan satu isi ke isi yang lain menunjukkan sifat koheren, iaitu kesinambungan yang sangat baik. Bukan itu sahaja, elemen besar yang dapat dianalisis melalui pidato saudari Anis ialah dari segi aspek bahasa tubuh. Baik, bahasa tubuh merupakan benda yang terpenting dalam pengucapan awam kerana ia memberikan kesan makna kepada audiens. Jadi dalam konteks video ini, saudari Anis telah menggunakan 4 bahasa tubuh, iaitu kontak mata, gerakan tangan, berjalan iaitu bergerak, dan juga ekspresi wajah. Baik, kita lihat kepada satu persatu mengenai 4 bahasa tubuh yang digunakan. Baik, sepanjang berpidato, kita lihat beliau sentiasa mempunyai kontak mata dengan audiens, bukan sahaja di bahagian tengah, malah juga beliau memandang audiens di sebelah kiri dan kanan. Hal ini penting bagi mewujudkan keterhubungan atau connection di antara penyampai dan audiens. Maka, isi yang dibicarakan oleh saudari Anis sampai kepada audiens dengan lebih baik. Seterusnya kita lihat kepada bahasa tubuh yang kedua, iaitu dari segi gerakan tangan. Saudari Anis melakukan gerakan tangan secara sederhana dan menepati dengan perkara yang diujarkannya. Sebagai contoh, saudari Anis mengangkat tangan kirinya dan membuka 5 jari bagi menyatakan 5 kisah tentang hasrat Malaysia membentuk negara sejahtera dan makmur, iaitu pada minit kedua. Jadi, gerakan tangan beliau itu menunjukkan apa yang dibicarakan olehnya. Maka, gerakan tangan beliau juga sederhana kerana tidak ada gerakan yang keterlaluan. Sebaliknya hanya mengikut nada suaranya. Apabila nadanya tinggi, maka gerakan tangannya akan lebih bersemangat. Baik, selain itu, kita lihat pula kepada yang ketiga, iaitu dari segi berjalan atau gerak penyampai. Saudari Anis tidak kaku dan menguasai pentas dengan cara berjalan ke hadapan, ke kiri dan ke kanan. Hal ini penting bagi menunjukkan penguasaan pentas dan berhubung dengan audiens di sekitarnya. Jadi, ia menunjukkan saudari Anis itu menguasai pentas dan tidak meminggirkan audiens di kanan atau di kirinya. Namun, beliau juga tidak berjalan secara keterlaluan, iaitu tidak terlalu cepat dan tidak terlalu perlahan. Beliau mengikut rentak dan ucapan yang disampaikan. Baik, akhir sekali kita lihat pula kepada ekspresi wajah yang oleh saudari Anis. Apabila kita perhatikan satu persatu, kita perhatikan ekspresi wajah saudari Anis semasa berpidato menunjukkan penghayatan yang sangat baik. Sebagai contoh, ketika beliau menyampaikan isi yang keji atau tak elok, mimik wajahnya menunjukkan ekspresi yang jijik. Beliau juga telah memvariasikan ekspresi wajah untuk menyampaikan pelbagai emosi seperti sedih, marah, resah dan gembira, bertepatan dengan isi yang disampaikan. Bagi menekankan isi penting, beliau juga telah menunjukkan ketegasan kepada mimik muka bagi memberikan kesan kepada audiens yang mendengar dan melihat. Jadi, wajah saudari Anis, jika kita lihat daripada awal hingga ke akhir, wajah saudari Anis tidak sepi daripada mengukirkan senyuman.
senyuman yang sangat manis bagi mencipta suasana positif, terutamanya semasa pembukaan dan salutasi kepada audiens. Baik, itu adalah bagi bahasa dalam pengucapan awam. Baiklah, kita masuk pula kepada yang ketiga, iaitu keberkesanan persembahan. Baik, keberkesanan persembahan dapat kita lihat daripada 3 aspek, iaitu penggunaan alat bantu, yang kedua kejelasan suara, dan yang keempat melalui struktur ucapan. Baik, kita lihat satu persatu. Dalam penyampaian pidato ini, Saudari Anis telah menggunakan alat bantu yang sesuai, iaitu kita lihat yang pertama adalah menggunakan mikrofon tanpa wayar bagi menguatkan lagi suaranya, kerana beliau berada di atas pentas dan audiensnya adalah di sekeliling di dalam dewan tersebut. Selain itu, beliau juga menggunakan slide, iaitu skrin layar, bagi menerangkan atau mempamerkan apa yang dibicarakan olehnya sewaktu berpidato. Selain itu, beliau juga menggunakan alat kawalan jauh bagi mengawal slide tersebut, bagi memastikan slide yang dipaparkan itu bertepatan dengan apa yang disampaikan dalam pidato tersebut. Jadi penyediaan slide yang digunakan oleh Saudari Anis penuh dengan informasi yang penting dan bukti bagi sesuatu peristiwa yang dinyatakan. Beliau juga, jika kita lihat, beliau banyak menggunakan visualisasi seperti gambar, grafik, diagram dan juga video pada penutup. Hal ini dapat membantu audiens memahami informasi yang disampaikan dengan lebih baik. Baik, kita lihat pula kepada yang aspek kedua, iaitu kejelasan suara, keyakinan dan juga keterampilan. Jika kita lihat daripada awal pengucapannya hingga ke akhir, persembahan yang disampaikan oleh Saudari Anis amat baik. Jika kita lihat, Saudari Anis menggunakan suara yang sangat jelas dan nyaring. Beliau juga nampak yakin dalam menyampaikan pidatonya kerana setiap fakta yang disebut adalah tepat dan betul. Keterampilan beliau juga sesuai dengan tema pidatonya, iaitu isu kenegaraan. Kita lihat keterampilannya melalui pakaian yang dipakai oleh Saudari Anis adalah sangat sopan dan menepati dengan tema yang disampaikan. Dan akhir sekali, kita lihat pula dari segi keberkesanan persembahan ini, kita lihat juga dari segi struktur yang disusun oleh pengucap, iaitu OCC. Menurut Rizal Rashid, setiap ucapan yang disampaikan perlu adanya OCC, iaitu opening, content dan conclusion. Jadi kita lihat video pidato ini mengandungi penyusunan isi yang sangat baik, bermula dengan tajuk, iaitu pengenalan, kemudian membentangkan 5 isi kandungan serta bukti yang menyokong, dan penutup diakhiri dengan membuat kesimpulan yang merangkumi keseluruhan isi tersebut. Baik, itu adalah bagi keberkesanan kita, bagi menganalisis keberkesanan penyampaian pengucapan awam tersebut. Baik, kita masuk kepada kesimpulan kepada pembentangan saya ini. Kesimpulannya, ulasan kritis pidato jelas menunjukkan Saudari pemidato, iaitu Saudari Anis, telah mengaplikasikan ilmu dan teknik pengucapan awam yang sangat baik dan berkesan. Beliau bukan sahaja menguasai dari segi bahasa, malah penyampaian yang sangat menarik. Namun, tidak terkecuali ada juga sedikit kesilapan yang dilakukan oleh beliau. Maka dengan itu menunjukkan betapa pentingnya ulasan kritis bagi pengucapan awam untuk ditambah baik, bukan sahaja untuk pengucap, malah juga kepada pengulas, seperti pengulas itu saya sendiri yang membuat ulasan kritis tentang video tersebut. Baik, itu sahaja untuk pembentangan kali ini. Sekian, terima kasih.